Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat pula menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan kita di dalam suasana aman dan sentosa. Sambutan Hari Kebangsaan ke-30 ini sangatlah signifikan kerana genapnya 3 dekad negara kita menikmati kemerdekaan penuh. Sekarang, elok kita sama-sama menilai setakat mana kita telah memanfaatkan kemerdekaan tersebut. Dari segi pembangunan fizikal, dalam tempoh 3 dekad ini, negara telah banyak melaksanakan program-program pembangunannya di bawah Rancangan Kemajuan Negara, RKN. Kualiti kehidupan rakyat dan penduduk terus sahaja meningkat sejajar dengan masyarakat moden. Berasaskan petunjuk kualiti antarabangsa mengenai dengan jangka hayat, alhamdulillah, tahap kesihatan dan keperluan pendidikan kita sudah pun mencapai kualiti kehidupan yang tinggi. Sebagaimana mengikut Sukatan Indeks Kemajuan Manusia atau Human Development Index, HDI, yang digunakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Semua ini memberi makna yang besar kepada kita. Namun begitu, wawasan dan matlamat utama kemerdekaan bukanlah setakat untuk meraih pencapaian kebendaan semata-mata, tetapi juga perlu memenuhi aspek-aspek kerohanian. Di samping untuk mencapai wawasan 2035 dalam bidang fizikal, kita juga ingin meraih rahmat dan keberkatan dalam semua aspek kehidupan. Kita turut menginginkan sebuah negara yang benar-benar memenuhi ciri-ciri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang sejahtera lagi bahagia di bawah pemeliharaan Allah. Kerana itu, cara kita mengisi kemerdekaan ini sangatlah istimewa. Kita tidak lupa bersyukur dan berzikir kepada Allah dengan cara sembahyang berjamaah dan sama-sama mengaminkan doa. Inilah amalan negara Melayu Islam Beraja, negara kita. Atas landasan unik inilah, kita terus berusaha memantapkan jati diri kita selaku orang Brunei. Perkara ini sangatlah kritikal bagi kelangsungan hidup kita dan proses nation building. Malahan, pada hemat beta, MIB adalah merupakan satu-satunya pendinding atau firewall yang kukuh lagi berkesan untuk menangani pelbagai isu dan cabaran globalisasi. Globalisasi dalam realitinya telah memacu perubahan paling cepat. Penggunaan internet dan berbagai jenis media sosial pula telah menjadikan penyebaran informasi sebagai tidak lagi bersempadan. Maklumat-maklumat sudah dapat disalurkan dengan begitu mudah kepada sesiapa sahaja. Ini memastikan kita perlu bijak dan berhati-hati untuk memperolehi manfaatnya. Sebaliknya, jika kita cuai atau salah guna, maka kesan buruknya bukan sahaja
kepada diri individu, malahan juga kepada negara. Pada masa ini, sudah mula terdapat percubaan daripada pihak-pihak tertentu untuk menghasut generasi masa kini bagi mempersoalkan dan sekaligus tidak menyokong pelaksanaan hukum kanun jenayah syariah di negara ini. Mereka itu menggunakan saluran-saluran media baru seperti laman-laman web, blog, aplikasi WhatsApp dan seumpamanya. Ini bukan sahaja diakses oleh rakyat tempatan, malahan juga pihak luar negara. Semua ini tidak syak lagi adalah cabaran. Khasnya cabaran terhadap generasi baru kita. Mereka itu perlu mempunyai pendirian kuat, selaras dengan dasar-dasar negara. Mereka tidak boleh sama sekali dipengaruhi oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, yang ingin melihat dalaman kita kucar-kacir atau bertelagah sesama sendiri, serta tidak menghormati ketua dan kerajaan. Di samping mempersoalkan pelaksanaan hukum kanun jenayah syariah, golongan ini juga nampak-nampaknya sudah ada yang cuba-cuba menghina raja, menghina ulama dan menghina hukum syarak. Perkara ini dapat dihidu melalui pelbagai ungkapan mereka apabila mereka itu menyebut tentang raja, tentang ulama dan tentang hukum syarak. Semua ini adalah cabaran kepada pihak-pihak penguatkuasa undang-undang, khasnya mereka yang secara langsung berkaitan dengan perintah hukuman kanun jenayah syariah. Ini tidak syak lagi adalah jenis-jenis jenayah di bawah penggal kesalahan-kesalahan am. Mereka ini tidak boleh dibiarkan berterusan melakukan penghinaan-penghinaan itu. Tetapi jika betul ada unsur yang melayakkan mereka dibawa ke mahkamah, maka fasa pertama pelaksanaan perintah kanun hukuman jenayah syariah pada bulan April ini adalah sangat relevan bagi mereka. Selaku generasi berwawasan, kita mustahak berhati-hati terhadap apa jua bentuk cabaran, termasuk cabaran oleh atau dari golongan yang mengaku turut mendukung hasrat suci kita, tetapi kemudiannya memisungkan dukungan itu kepada kepentingan-kepentingan lain. Di sinilah generasi kita sangat perlu memiliki jati diri yang luhur dan tahan lasak, sehingga tidak boleh digugat atau diseret untuk memudaratkan negara. Maka dalam hubungan ini, kita sekarang adalah sedang giat memupuk nilai-nilai ketahanan diri melalui program Khidmat Bakti Negara, PKBN. Program ini memainkan peranan amat penting, khasnya bagi membina nilai-nilai murni para belia. Tidak syak lagi, nilai-nilai murni itu sangat diperlukan oleh bangsa dan negara. Bercakap mengenai nilai ini, kita telah dikejutkan oleh beberapa kejadian pencurian yang melibatkan beberapa buah masjid di negara ini. Kejadian-kejadian tersebut amatlah mendukacitakan. Lebih-lebih lagi, ianya berlaku di dalam rumah-rumah Allah. Dalam hal ini, beta sangat berharap supaya pihak-pihak berwajib akan dapat mengambil langkah berkesan dan menyeluruh bagi menjamin yang gejala memalukan ini tidak akan berulang lagi. Tidak terbatas kepada jenayah di rumah Allah sahaja, malah semua jenayah dalam bentuk pencurian dan rompakan
yang dilakukan ke atas rumah-rumah kediaman rakyat dan penduduk di negara ini mestilah ditumpaskan setumpas-tumpasnya. Tidak hanya memadai dengan kita merekodkan jumlah jenayah-jenayah tersebut sahaja, tetapi hendaklah dengan bertindak tegas sehingga penjenayah itu tertangkap untuk diadili. Insya-Allah, perintah kanun hukuman jenayah syariah adalah sedang menunggu mereka. Seperti negara-negara dalam rantau kita, negara kita juga tidak terkecuali turut mengalami cuaca hujan berterusan yang luar biasa. Banyak kawasan rendah mengalami banjir sehingga menjejaskan harta benda. Beta sangat mengagumi sifat sabar yang ditunjukkan oleh mangsa-mangsa banjir. Mereka bersama-sama pihak kerajaan dengan tenang sahaja menghadapi situasi ini. Ditambah lagi dengan para sukarelawan juga tidak ketinggalan menyumbangkan khidmat bakti mereka yang sangat bermakna. Memang sewajarnya kita mesti menerima perkara ini dengan penuh reda di samping terus berdoa memohon keringanan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, beta dengan ikhlas merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi dan lain-lain jawatan kuasa sambutan perayaan ulang tahun ke-30 Hari Kebangsaan dan sekalian peserta serta petugas yang turut berusaha untuk menjayakan perayaan ini. Beta juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua lapisan rakyat, termasuk semua peringkat warga perkhidmatan awam serta mereka yang bertugas di luar negara, pasukan-pasukan keselamatan dan juga mereka yang berkhidmat di sektor swasta. Dengan iringan doa, semoga kita semua dikurniakan rahmat serta hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-30 tahun 2014.